Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Baik, kita dah lalu daripada surah Al-Mujadalah kepada surah Al-Hasyru, dan ini surah yang ketiga. Kita dah lalui beberapa ayat yang bermula dengan Ya ayyuhallazina amanu. Setiap kali kita lalu pada Ya ayyuhallazina amanu, kita dah sebutkan orang kata apa, point mengenai potongan ayat ini. Tapi saya kira baik untuk kita sentiasa mengulang-ulang supaya kita lebih ingat ataupun kita lebih faham. Mungkin kali pertama kurang faham, dengan kali kedua lebih faham pada kali pertama, dengan kali ketiga lebih faham daripada kali yang kedua. Kalau kata kali pertama dah pernah dengar, kali kedua dah pernah dengar, kita dengar lagi kali yang ketiga, kita ulang. Kerana apa? Kerana itulah cara Al-Quran. Di sepanjang Al-Quran ini, throughout Al-Quran, Allah sentiasa mengulang-ulang banyak kali mengenai kisah-kisah umat yang terdahulu. Kan? Kisah Bani Israel beberapa kali diulang dalam beberapa surah. Kisah mengenai Nabi Musa, kisah mengenai kaum Nabi Nuh, kisah mengenai Nabi Ibrahim, kisah mengenai Nabi Muhammad, kisah mengenai hari kiamat, mengenai syurga, neraka, mengenai orang munafik. Semuanya Allah ulang berkali-kali. Itulah yang sebutkan walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani linnasi min kulli mathal. Dan demi sesungguhnya kami mengulang-ulang dalam ayat dalam Al-Quran ini. Memang itu metod yang Allah ajarkan kepada kita. Kerana Allah tahu manusia ni bukan sekali cakap je boleh dengar, kan? Bukan sekali ajar je boleh faham. Kan? Macam kita ajar anak-anak kita lah, ataupun cikgu mengajar kat anak murid kan. Bukan sekali cakap je dengar, kena ulang. Sebab kata mak bapak kita apa? Sampai berbuih mulut duk mengulang, tak faham juga lagi. Baik. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Dalam Al-Quran ada sebanyak 89 kali Ya ayyuhallazina amanu ini diulang. Sebanyak 89 kali. 89 kali diulang. Baik. Dalam 89 kali pengulangan Ya ayyuhallazina amanu ini, 88 kali ia disebut di permulaan ayat. Satu kali disebut di pertengahan ayat. Baik. Dalam 88 kali ini ada 3 kali yang disebut di permulaan surah. Total dalam Quran ada 89 kali. 88 kali permulaan ayat, 1 kali di pertengahan ayat. Baik. Dalam 88 kali yang bermula daripada permulaan ayat itu, ada 3 ayat yang disebut pada permulaan surah. Yang pertamanya surah yang kelima, iaitu surah Al-Ma'idah. Yang kedua surah yang ke-49, iaitu surah Al-Hujurat. Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Surah yang ketiga, cuba teka surah apa yang bermula dengan Ya ayyuhallazina amanu. Ni yang paling susah sekali ni, yang ketiga ni. Dia tricky sikit. Okay. Surah yang ketiga yang bermula dengan Ya ayyuhallazina amanu sudah semestinya surah Al-Mumtahanah. Ni kita tengah bincang lah ni. Ayat pertama surah Mumtahanah, Allah berfirman Ya ayyuhallazina amanu. Maka 3 kali Ya ayyuhallazina amanu yang bermula di permulaan surah itu, salah satunya adalah daripada surah Al-Mumtahanah yang sedang kita bincangkan ini. 1 kali Ya ayyuhallazina amanu disebut di pertengahan ayat adalah pada ayat mana? Kalau pergi solat Jumaat, kita selalu dengar pada khutbah yang kedua. Khutbah yang kedua itu apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu. Itu disebut pada pertengahan ayat. Baik. Kali pertama Ya ayyuhallazina amanu disebut dalam Quran adalah pada surah yang kedua ayat 104. Itu kali pertama. Kali terakhir Ya ayyuhallazina amanu disebut adalah pada surah ke-66, iaitu surah At-Tahrim ayat yang ke-8. Lepas daripada itu dah tak jumpa dah
ayat yang bermula dengan ya ayyuhallazina amanu. Baik. Ibnu Mas'ud berkata mengenai ya ayyuhallazina amanu. Dia kata apa? Dia kata apabila seseorang mendengar ayat yang bermula dengan ya ayyuhallazina amanu, Ibnu Mas'ud kata maka berilah perhatian pada pendengaran engkau. Fa'ar'i sam'ak. Pendengaran engkau tu beri perhatian, fokus pendengaran engkau tu untuk dengar. Bila mula dengan ya ayyuhallazina amanu, beri tumpuan pada apa yang ayat yang akan dibacakan itu. Kerana apa? Kerana selepas itu, iaitu selepas ya ayyuhallazina amanu, akan adanya suruhan yang kita disuruh untuk melakukannya, ataupun tegahan yang kita disuruh untuk menjauhinya. Itu kata Ibn Mas'ud, bila kau dengar je ya ayyuhallazina amanu, maka beri perhatian pendengaran kau fokus. Kerana apa? Kerana selepas itu dua je, akan ada suruhan yang Allah nak suruh kita buat, ataupun akan ada larangan yang Allah nak tegah kita daripada melakukannya. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Baik. Maka dalam ya ayyuhallazina amanu, apa message, apa tadabbur, apa message yang boleh kita bawa, yang boleh kita dapat daripada ya ayyuhallazina amanu? Ada beberapa message yang boleh kita dapat daripada ya ayyuhallazina amanu. Yang pertama adalah panggilan terbaik. Ini kita pergi laju sikit sebab dia kita nak macam ulang kaji je. Okey. Panggilan yang terbaik. Allah Azza wa Jalla tahu tahap keimanan setiap daripada kita. Allah tahu ketaatan kita kepada Allah itu bagaimana. Adakah banyak atau sedikit, atau memang kita ni betul-betul taat 100%, ataupun 50%, ataupun bermusim, ataupun ikut keadaan. Allah tahu. Tetapi dalam pada itu Allah tetap memanggil semua kita, walau bagaimana latar belakang keimanan dan ketaatan kita, Allah tetap panggil kita dengan panggilan yang terbaik, iaitu wahai orang-orang yang beriman. Itu yang Allah suruh kepada kita. Yang Allah sebutkan dalam surah yang kedua, ayat ke-83. Nanti tuan-tuan dan puan boleh buka dan lihat. Allah berfirman, wa qulu linnasi husna. Dan berkatalah kepada manusia dengan perkataan yang baik. Dan Allah melarang daripada kita memanggil seseorang dengan panggilan yang buruk. Itu Allah sebutkan dalam surah ke-49 ayat yang ke-11. Nanti boleh semak juga. Kita pergi laju sikit sebab ini hanya apa? Kita revision saja. Iaitu Allah berfirman, wala tanabazu bil alqab. Janganlah kamu memanggil seseorang itu dengan panggilan-panggilan yang buruk. Panggil dia pendek ke, panjang ke, panggil dia gemuk ke, panggil dia skinny ke, panggil dia bulldozer ke, panggil dia lori simen ke, kan? Allah larang, wala tanabazu bil alqab. Allah suruh panggil panggilan yang terbaik, Allah larang daripada panggilan yang buruk, dan Allah berikan contoh kepada kita dengan setiap daripada kita Allah panggil wahai orang-orang yang beriman. Allah panggil dengan panggilan yang terbaik. Yang kedua yang boleh kita dapat daripada ya ayyuhallazina amanu ialah motivasi. Motivasi apa? Apa motivasinya daripada ya ayyuhallazina amanu? Baik. Kita semua ini ada yang benar-benar beriman. Ada yang 100% beriman. Ada yang imannya 80%. Ada yang imannya 50%. Ada yang imannya 30%. Ada yang imannya 20%. Ada yang imannya tinggi pada bulan Ramadan, lepas Ramadan jatuh. Naik balik pada bulan Rabiul Awal. Sebab apa? Sebab ada Maulid Nabi. Kemudian turun balik. Kemudian naik balik pada masuknya bulan Safar. Dan turun balik. Dan naik balik nanti bulan Ramadan dan seterusnya. Hanya mengikut pada musim. Ada orang yang imannya naik bila ditimpa musibah. Allah keluarkan dia daripada ujian tersebut. Allah berikan dia kesenangan. Jatuh balik iman dia. Kena balik ujian yang seterusnya. Naik balik iman dia. Begitulah setiap daripada kita di dunia ini. Tetapi
macam mana pun keadaan kita, Allah memanggil kita dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman. Antara tujuannya apa? Untuk memberi motivasi kepada kita. Kadang kita dengan anak kita, dengan anak murid kita, kita dah ajar tapi tak masuk-masuk juga. Kan? Kita kata tak apa, bagus dah apa yang Ahmad buat ni. Bagus dah daripada hari tu. Kita puji dia. Sebagai apa? Nak beri kita pujian kita itu, panggilan kita yang baik, kita panggil dia pandai Ahmad. Walaupun kita tahu dia masih lagi tak boleh nak buat apa yang tak faham apa yang kita ajarkan itu, dan tak dapat apa yang kita nak ajarkan kepada dia. Tapi kita panggil dia dengan panggilan yang baik. Kita panggil dia baik Ahmad ni. Walaupun dia budak yang nakal. Kita panggil dia pandai Ali. Walaupun dia lambat dalam pelajaran dia. Semua itu untuk apa? Untuk memotivasikan dia. Dia sendiri tahu, aku ni nakal, tapi cikgu panggil aku baik, budak baik. Jadi dia memotivasi diri dia untuk menjadi yang baik. Maka orang-orang yang imannya rendah, imannya hanya bermusim, Allah panggil dengan wahai orang-orang yang beriman, maka itu sebagai satu bentuk motivasi kepada orang tersebut. Agar dia rasa bersemangat, Allah panggil aku lagi orang yang beriman, walaupun aku ni naik turun. Solat tu kan, right pangkah. Macam tu. Tapi tetap Allah panggil dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman, untuk memberikan motivasi kepada kita. Baik, yang ketiga, ya ayyuhallazina amanu. Ia menunjukkan panggilan untuk sesuatu yang penting. Contoh, kalau kita panggil seseorang, kita panggil mes sini, dengan kita panggil Abu, mes sini, dia akan lebih rasa macam, nama aku ni disebut ni, mesti ada hal penting nak bagi tahu ni, sampai disebut nama aku, akan rasa macam penting ni, akan bersegera pergi. Maka Allah sebut wahai orang-orang yang beriman. Allah tak sebut ya ayuhan nas, wahai manusia, tak. Allah specify kepada orang yang beriman sahaja Allah panggil. Maka bila Allah menggunakan panggilan yang khusus itu, maka panggilan itu mesti ada sesuatu yang penting yang Allah nak sampaikan. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, bila kita lalu pada ya ayyuhallazina amanu, panggilan iman, dia ada kaitan dengan iman. Panggilan iman ada kaitan dengan iman. Allah panggil wahai orang-orang yang beriman. Maka apa yang Allah nak sampaikan selepas itu mesti ada kaitan dengan iman. Yang mana kalau dilakukan akan menambah keimanan. Yang kalau disuruh tetapi ditinggalkan, tidak dilakukan, dilaksanakan, maka ia akan mengurangkan iman. Maka panggilan iman, ia mesti ada kaitan dengan iman.